Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Sayogianya seorang hamba akan merasai setiap detik, setiap masa nikmat yang diberi oleh Tuhan dia. Jadi sempena pada bulan Rejab ni kita baca sikit cerita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sempena bulan Rejab kita baca cerita mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pada tanggal 23 Rejab. Ada riwayat kata 27 Rejab. Kok mana-mana pun hak penting berlaku peristiwa Nabi Isra' dan Mi'raj. Berlainan tarikh kerana tarikh ini dikira oleh manusia. Ada galaklah sikit sehari dua hari, maka bertikahlah tarikh. 27 dengan 23 ni tak banyak sangat, bertikah dalam 4 hari saja. Kita IC Mac kita tukar dah. Jadi kalau bertukar tarikh tu tidak menjadi sebab untuk kita ragu dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sepakat ulama kata bahkan di dalam Al-Quran menyebut berlakunya satu peristiwa yang sangat ganjil dan sangat hebat kepada junjungan besar Nabi SAW, yang mana peristiwa ini merupakan mukjizat. Yang mana mukjizat kalau diingkar mukjizat ini maka jadi kafir, sepakat ulama. Di antara mukjizat Nabi, banyak-banyak mukjizat berlaku Nabi hidup dengan sahabat 23 tahun. Mukjizat. Start daripada umur 40 sampai umur 23 tahun. Sebelum daripada 40 tahun berlaku irhas dipanggil. Apa maksud irhas? Benda-benda ganjil yang berlaku kepada seorang Nabi sebelum daripada dia mendakwa, sebelum daripada dia dilantik menjadi Nabi. Maka Nabi Muhammad ni sebelum dia jadi Nabi tu dia pelik dah. Dia ganjil dah. Dan apabila dia jadi Nabi, lebih-lebih lagi lah hebat dianya. Maka mukjizat ni ada, kita nak percaya boleh, tak boleh percaya boleh pun tak apa. Tetapi manakala peristiwa Isra' Mi'raj ni, wajib kena percaya. Siapa dia ingkar, jadi kafir kerana sabit dengan ayat Al-Quran. Peristiwa mukjizat Isra' ini berlaku dengan sabit ayat Al-Quran. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba dia. Maha suci Tuhan daripada segala kelemahan.
Maha suci Tuhan daripada sebagai kekurangan. Yang mana Tuhan boleh buat apa saja yang ia kehendaki. Sekalipun di mata pandangan manusia, benda ini sangat ajaib. Sangat hampir-hampir boleh kata tak masuk akal. Perjalanan berjuta kilometer direntas dalam masa beberapa minit, beberapa jam sahaja. Maka pecah kepala orang ni mikir. Kerana apa? Kerana benda ini mukjizat. Apabila benda ini mukjizat, pertama-tama dalam otak kita kena fikir benda ni mesti pelik. Kalau tak pelik, orang panggil standard KL biasa kita boleh buat. Tetapi mukjizat ni mesti benda pelik. Sebab tu orang nak dengar cerita Isra' Mi'raj kena persiapan iman yang kuat. Kalau iman botoh-toh takut jadi wak bakit lawak pula, wak lolok tak percaya, pertikar pula kehebatan Nabi. Ada orang baca cerita Isra' Mi'raj nak suruh cerita supaya cerita dia. Gi naik kereta, maknanya kalau gi 100 kilo dalam sejam perjalanan, tak boleh lah kalau kurang tak masuk akal lah. Jadi ada orang tu nak ayat cerita Isra' Mi'raj cerita dia, tak boleh. Cerita Nabi Muhammad ni bukan cerita dia. Tuhan kata subhanallazi. Petang hari lagi Nabi sebut kalimah subhana. Maha suci Tuhan. Tuhan nak cabar akal manusia. Mu jangan dok koya sangat pakai akal. Aku maha suci daripada kekurangan. Aku nak buat apa saja boleh. Kalau cerita lain Nabi tak mulakan dengan Allah Ta'ala, tak mulakan cerita itu dengan perkataan subhana. Tuhan pakai ayat cerita direct sebab mungkin cerita tu boleh dipercayai manusia. Mudah manusia percaya. Tetapi Isra' Mi'raj ni nak kata pelik telajak, Tuhan sikit pakak dia sikit. Sebut subhanallazi, maha suci Tuhan. Biar khabar sikit nak baca cerita ni, cerita subhana ni. Cerita maha suci aku, cerita kehebatan aku. Yang telah memperjalankan hamba dia, yakni Nabi Muhammad pada malam itu dapat anugerah sebagai hamba Tuhan. Pakak yang paling tinggi sebagai seorang hamba adalah dia diiktiraf sebagai hamba Tuhan. Jadi permintaan Tuhan kepada kita hanya nak suruh kita menjadi hamba dia saja. Tak suruh jadi hebat, nak terbang, kau nak jadi malaikat. Kau dah. Tugas kita adalah menjadi manusia, yakni hamba Tuhan dan khalifah Allah Ta'ala. Itu saja, tak ada permintaan lebih. Manusia Tuhan suruh jadi manusia. Bukan suruh jadi malaikat, suruh jadi terbang, suruh jadi suruh jadi manusia sahaja. Tidak ada permintaan lebih daripada itu. Maka Nabi Muhammad diiktiraf, dapat siji dan anugerah lah kita kata pada malam itu diiktiraf sebagai hamba Tuhan sungguh. Kita ni mengaku hamba Tuhan tapi Tuhan iktiraf kodok kita lah ni. Kita dok kata kita hamba Tuhan, kita dengar dok kata Tuhan. Kita berusaha kodok nak ikut perintah Tuhan. Kita ada kodok nak sungguh-sungguh bermujahadah nak buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Tapi Nabi Muhammad diiktiraf pada malam itu. Sebab itulah dia diberi macam-macam kelebihan kerana dia itu hamba Allah Ta'ala. Kita kalau budak tu jadi budak kita wi belaka hak kita. Tapi kalau tak dengar kata kita nak wi pun malah. Tu kaedah dia. Kalau dia jadi hamba Tuhan, maka gapo dia pada malam tu asra bi abdihi, telah memperjalan malam ke hamba dia yakni Nabi Muhammad. Minal lailan. Lailan ni kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu nakirah, zarah, zaman, nakirah kita panggil. Lailan maknanya sedikit saja dalam waktu malam. Nakirah bermakna sedikit. Yakni perjalanan Nabi bukan kata start maghrib sampai subuh. Habis satu malam. Dah. Hanya beberapa masa sahaja. Ada riwayat Sayyidina Aisyah kata, ada riwayat menyatakan Rasulullah pergi Isra' Mi'raj, kelik semula, tempat tidur dia masih lagi panas. Panas lagi. Berarti tinggal sebentar. Kalau kita tinggal lama, tempat tidur kita, bekas kita tidur saat ni jadi sejuk dah. Tak panas lagi. Jadi dalam masa sejam setengah 2 jam gitu. Mungkin tak siapa. Perjalanan berjuta-juta, berbilion-bilion tahun cahaya perjalanan. Yang mana kajian sains ni pecah kepala, tak siapa kepada mana-mana pun dah berjuta tahun cahaya dah.
Tak ada kilometer, tak pakai kilometer, tak pakai cahaya dah. Suka teh pakai cahaya. Pasal lapu, tah, pop, siapa dah mata. Lajunya cahaya ni. Dulu orang suka kekuatan hok laju guna bunyi supersonik ni. Yup. Tapi paling laju sekali cahaya. Maka suka dengan cahaya pun berjuta-juta tahun perjalanan. Tetapi Nabi hanya ambil sejam, 2 jam ya. Lagu mana? Kalau orang nipis-nipis tak boleh dengar cerita ni pakai karut petai hari lagi. Tentu dah pakai karut belakang. Kerana manusia itu mendewa ke diri dia. Merasa hebat ke akal yang Tuhan beri kepada dia. Sehingga lupa pemberi kepada akal itu lebih hebat daripada akal dia. Benda yang keluar daripada akal, hamba tak boleh nak terima. Mulalah dia ptika sahih tak sahih, mauduk tak mauduk, goni lah tak nah. Apa tak boleh jadi supaya sahabat-sahabat dulu apabila Rasulullah ayat cerita. Sayyidina Abu Bakar kata betul ya Rasulullah. Kalau muayak lah gajah rimau kau gapo dia betul belaka. Lagu mana kita dengan email sahabat. Nah. Maka Rasulullah pun klik ayat cerita mengenai Isra' dan Mi'raj. Tengok orang hok terima Isra' dan Mi'raj. Nah. Ayat mula-mula subhana Tuhan berjaga-jaga dah, nampak dah. Ada orang yang tak berapa nak percaya. Maka Tuhan bahas subhana. Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Masjidil Haram naik ke Palestin, menuju ke Palestin. Bukan direct, ya ada perjalanan jauh. Pergi ke Syria sikit, pergi kona, siapa ke gitu. Bukan kata pergi direct gitu. Ya pergi jauh lah. Singgah sini. Naik ke Syria, Baitul Laham apa semua. Naik turun baru siapa ke Baitul Maqdis. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Yang mana Masjidil Aqsa itu yang kami berkati sekelilingnya. Apa maksud Masjidil Aqsa diberkati? Kita tengok lah ni orang Islam kena bunuh situ ada. Orang Islam kena dia zalim ada. Kena tindah di Palestin sekarang ada. Maka apakah maksud Tuhan memberkati sekeliling Masjidil Aqsa? Ulama-ulama kata dengan ramainya kubur-kubur para anbiya sekeliling tu. Dan ramainya para syuhada, orang mati syahid di sekeliling masjid tu. Maka tempat tu sekalipun tempat kematian, tetapi kematian yang diberkati. Ada orang hidup, tapi hidup tak berkat. Baik dia mau mati. Ada orang mati, tapi mati dia menjadi keberkatan kepada orang hidup. Berapa banyak orang mati lebih berguna daripada orang hidup. Berapa banyak orang hidup tak pakai lebih daripada orang mati lagi. Orang mati tak boleh buat gapo satu, dia mau hidup lebih lagi tak guna gapo satu. Maka keberkatan itu, penting. Nabi kata, hidupku dan matiku berguna untuk kamu. Apabila aku hidup, maka Tuhan tak turun bala. Gapo-gapo dia aku boleh buat. Maka apabila aku mati, maka kalau mu ada buat kesalahan, aku minta istighfar kepada kesalahanmu. Tengok, Nabi minta istighfar kepada kita. Kita duk hidup, duk menapah, duk makan, duk minum, duk galak. Nabi hok mati pula dulu istighfar kita. Sepatutnya kita istighfar ke Nabi kau deh. Cok keedohnya lah, orang hidup lah patutnya. Tiba-tiba hok mati pula tolong istighfar kepada orang hidup. Ni ahlu sunnah wal jamaah kata, orang mati boleh memberi manfaat kepada orang hidup. Bukan kata orang mati tu pakai tak ada faedah, mati dah ke. Sebab tu ulama ahlu sunnah wal jamaah menggalakkan kita menziarahi kekasih-kekasih Tuhan, hok hidup ataupun hok mati. Ada manfaat berlaku. Sama ada kita sedar kodok manfaat dia, keberkatan dia, ataupun tidak, benda itu ada keberkatan dia. Di dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi pun, Nabi ziarah lagi kubur-kubur. Ada orang marah lah ni ziarah kubur. Ziarah benda tak ada faedah. Baik pergi maiding. Ada faedah juga. Pergi manusia, otak saing lagu tu. Otak kalau dia masuk perangai mereka, jadi lagu tu lah. Punuh akidah.
Dia hanya nampak benda hidup saja manfaat, benda mati tak beri manfaat. Nah. Sedekah cerita kalau kita baca Isra' dan Mi'raj, Nabi ziarah kubur-kubur, Nabi ziarah tempat-tempat hak berkat, tempat lahir Nabi Isa di Baitul Laham. Tempat goni Nabi tengok Nabi Musa duk semaya kubur dia. Nabi Muhammad ziarah tempat ni, Nabi Muhammad ziarah tempat ni. Banyak tempat Nabi ziarah. Sedekah Nabi Muhammad nak pergi jumpa Tuhan, dah malam tu patut tak payah lagi ziarahnya. Pergi jumpa derek, bapa pergi ziarah situ, singgah situ. Tempat berat berkat, tempat Nabi Isa lahir, tempat khamak, tempat goni. Pergi ziarah juga. Nak ajar kepada manusia, jangan nampak zahir saja. Manusia ni terdiri daripada jasmani, nafsu, diri dan rohani. Maka benda-benda itu kena isi juga. Maka Isra' lah Nabi di antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Dan tujuan Isra' Mi'raj ini linuriyahu min ayatina, supaya Allah Ta'ala memperlihatkan akan kehebatan, tanda-tanda kehebatan kami. Yang mana sebelum daripada ni Nabi Muhammad sedih, tengah sedih kita kata. Setahun, 2 tahun sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang kuat menyokong perjuangan Nabi. Pertamanya, isteri baginda sendiri, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Orang kuat, orang kaya, orang pengaruh di Mekah. Ketika Sayyidina Khadijah, orang tak berani nak khianat sangat kepada Rasulullah kerana segar dengan pengaruh Sayyidina Khadijah dan harta dia. Aku nak khianat tok laki dia. Aku buta dengan bini dia. Segar weh. Nama. Keduanya orang yang sangat memberi kesan kepada kehidupan Nabi, sangat pengaruh kepada hidup Nabi, itu pak saudara dia. Orang yang terakhir jaga dia, iaitu Abu Talib. Ulama berselisih masalah Abu Talib. Adakah dia beriman ataupun tidak beriman. Ada ulama sebahagian menyatakan dia beriman. Ada menyatakan dia tidak beriman. Tak apalah khilaf-khilaf lagu mana pun. Cuma ulama kata dalam nak memilih pendapat, pilih benda yang menyukakan Nabi. Hak mana hak kita rasa pendapat yang Rasulullah suka. Maka ada ulama kata kita pilih. Baik salah kita kata Abu Talib beriman. Kerana pendapat ni lebih menyukakan Nabi berbanding dengan pendapat Abu Talib tidak beriman. Benda tu tak ada hujah lah. Ada ni ada hujah, ni ada hujah. Masing-masing ada hujah belaka. Cuma ulama berkhilaf dan cara nak memilih khilaf benda hak yang paling disukai oleh Nabi. Tentu sekali lah Abu Talib beriman disukai oleh Nabi. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kehebatan kami. Kerajaan kami ya Muhammad, mu jangan rasa mu keseorangnya. Jangan mu rasa mu tersisih. Jangan rasa mu tidak dipedulikan. Jangan mu rasa tak ada orang nak bantu kamu dalam perjuangan agama. Tak. Allah Ta'ala kata ni, hamba nak tunjuk. Tentera-tentera Allah sangat hebat. Maka dilihatlah perjalanan langit pertama, langit kedua. Weh, ramai lagi pok kita duk nusuk celah pohon pisang rupanya. Tentera-tentera Tuhan ni sentiasa disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan mari taing terparuk. Taing lah ni tak mari lagi. Tengok saya ni, tak mari lagi. Sebagaimana peristiwa Perang Badar. Apabila Rasulullah 300 orang saja nak berlawan dengan 1000 orang tentera. Siap senjata komplit dengan kuda, dengan gapo. Sahabat bawa putus kayu. 300 orang. Sudahlah. Nak perang lagu mana matilah kita. Maka taing terparuk lagu tu mari selalu tentera Tuhan. Ada kata 3,000 orang, 5,000 malaikat turun naik kuda persiapan. Begitu juga kita orang Islam kena percaya. Pertolongan Tuhan tidak lambat. Pertolongan Tuhan tepat pada masa dia. Sekalipun kita nampak sekarang Islam itu dipijak, digapo dia. Tak usah duk bimbang. Ingat Tuhan tak ada ke? Ingat Tuhan duk saja. Ingat Tuhan tengok saja. Maka ada sampai waktu dan ketika dia Allah Ta'ala akan hantar tentera dia. Tengok tentera pada ni. Maka perang katanya sahabat. Tengah unggah-unggah, pop, cabut pala dah. Tak ada nak tebah lagi, cabut pala dah.
Itu kehebatannya. Allah Ta'ala nak royak kepada Nabi Muhammad. Kekuatan kita sebenar bukan kekuatan ni. Kekuatan ni Amerika boleh susu. Kekuatan tentera. Kekuatan senjata. Kekuatan gapo. Amerika lebih bisa lagi. Cara persiapan dia. Senjata lah gapo dia. Kita ke tentera Tuhan. Tentera Tuhan pakai Tuhan lah. Pakai hok siap dah. Dia ada dah batalion-batalion dia. Taing mujahidin hok nak pergi dia ke atas tak sudut bimbang. Kadang-kadang benda hok tu tak munasabah boleh jadi tentera Tuhan. Angin boleh jadi tentera Tuhan. Kita tengok dalam peristiwa perang Ahzab. Lagu mana sahabat terkepung di kota Madinah. Orang kafir 10,000 mari nak terkekan nak peracur Madinah. Memang nak habis ke orang Islam pada masa tu. Katanya Rasulullah kalau benar sungguh pak dia tak ada Islam. Berhenti sekata. Tak siapa ke tempat kita lah ni. Tetapi Tuhan mari atas angin. Berkubah hanya kucawak yuh orang tua panggil. Berkubah habis. Tak ada gapo-gapo dia benar pula pak kita. Kadang-kadang angin, kadang-kadang hujan, kadang-kadang goni tentera Tuhan ni macam-macam. Nah, tak sudut bimbang kita ada Allah Taala. Jangan bimbang kita akidah kita wajib berpegang teguh dengan Allah Taala. Apa saja berlaku itu semua peraturan Tuhan dah. Ada waktu benar, ada waktu kalah, ada waktu kita melihat kehebatan Allah Taala. Nah, linuriyahu min ayatina supaya kami memperlihatkan kepada kamu ya Muhammad akan tanda-tanda kehebatan kami. Kerajaan kami banyak lagi. Kalau ikut area atas orang yang malaikat. Nah, ibu kaki dia saja sama besar dengan bukit Uhud. Dia sepak gelar acur lebu pada atas so malaikat. Nak kata kekuatan kita ni sangat hebat kalau kita bergantung dengan Tuhan. Kalau kita gantung dengan senjata, kalau kita gantung dengan teknik kita, dengan strategi kita, Tuhan suruh kita lah. Nak kata bisa sangat dah, nak kata bisa sangat. Mu kata mu boleh fikir sendiri, mu apa dia Allah pergi ya. Tapi kalau orang guna Allah, kalau orang bergantung dengan Allah, tawakal dengan Tuhan, maka tidak sia-sia perjuangan. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang berlaku. Tu sabitnya cerita Isra'. Maka siapa dia engkar jadi kafir. Tak ada khilaf ulama. Sepakat ulama-ulama, orang-orang alim menyatakan tak percaya cerita Isra' jadi kafir. Tak ada orang kata. Nah, Wahabi pun kata siapa dia engkar. Tak tahu kada kau Wahabi kata tak apa makruh kau lagu mana tak tahulah. Tapi sepakat ulama kata benda ini sabit dengan ayat Quran. Tak percaya bagai dalam Al-Quran kafir, tak ada khilaf. Bukan kata so cerita. Satu huruf yang disepakati ulama huruf ni ayat Quran, kita kata dok. Tu pun jadi kafir. So huruf tak ada makna apa dia. Hak ni so cerita engkar, tak ada habis. Tak ada apa. Berlakunya pada 23 Rejab atas pendapat setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Nabi Muhammad usia pada masa tu 52 tahun. 52 tahun. Tahun 53 Nabi berhijrah ke kota Madinah. 52. Terjadi Isra' dan Mi'raj. Pertamanya terbuka bumbung rumah Nabi di Mekah. Wallahu a'lam. Baca sikit-sikit ya. Bulan Rejab ni kena baca sikit-sikit lah. Kita baca cerita Isra' Mi'raj malam. Wallahu a'lam.